إلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak ada lafaz yang terlebih agung untuk kita ucapkan pada permulaan bicara kita, melainkan ucapan Alhamdulillah di atas kurniaan Allah kepada kita. Kita masih lagi bangkit pagi ini dalam keadaan raditu billah, apa dia? Raditu billahi rabba. Wabil Islam dina, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Dalam keadaan aku redha Allah sebagai Tuhanku, aku redha Islam sebagai agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku dan rasulku. Alhamdulillah. Itulah berpagi-pagian asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi-pagi dengan fitrah Islam, dengan dilahirkan Islam. Terima kasih ya Allah. Nikmat paling besar. Atas nama tiket Islam kita beriman. Atas nama iman kita mengenal Allah. Atas nama mengenal Allah kita cari ilmu. Kita cari ilmu. Allah bukakan hati. Allah hantar jemputan. Walau tak mana kita berada, pelusuk rantau mana kita duduk, apabila dijemput kita hadir. Dan berapa ramai yang tak dijemput, tak dapat hadir. Kadang-kadang rasa malu sendiri nak pi, rasa tak pernah pi kot, malulah, seganlah. Sat lagi orang tengok ni muka-muka baru ni, walhal tetamu Allah ni dia dapat jemputan VVIP. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kalau malu, buka Google Meet boleh. Kalau segan, nak pakai baju ke, nak setrika tudung ke, pakai baju kelawak saja, buka Google Meet. Tak payah tunjuk muka. Sambil bersiang ikan, sambil mengasuh cucu, pun boleh duduk dalam rumah. Kalau kata dijemput, tapi kalau tak dijemput, dia tak upaya. Mudah-mudahan insya-Allah kita terus istiqamah atas jalan Allah. Seperti mana yang kita selalu mohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan yang kita nak istiqamah. Nak terus kekal berada di atas jalan tersebut. Okay, sahabat yang baru mai ada yang tak ada kitab ke? Ada tak? Tak ada Tak ada main ambil. Tak ada main ambil. Ada kitab diwakafkan oleh sahabat-sahabat kita. Rezeki ni. Siapa yang main ambil? Alhamdulillah. Tak payah. Orang wakaf. Ada sahabat yang baru masuk. Ada lagi kitab yang diwakafkan. Alhamdulillah.
Ya ada lagi. Ha? Alhamdulillah. Rajin-rajin mengaji, insya-Allah dapat pahala kepada si pewakaf, dapat pahala banyak dekat kita. Ha? Ada lagi kah? Mai ambil, mai ambil. Mai ambil. Tak main seorang. Ah. Okey, yang mana yang baru dapat kitab? Muka surat 64. Ha? Sambungan daripada fasal yang ke-9. Muka surat 64. Kita masih lagi di dalam bab fasal yang ke-9, iaitu yang membatalkan akan sembahyang. Alah, ustazah ni senang je tentang batal sembahyang dia ajak. Ha? Ni budak-budak fardu ain saja. Kacang je ustazah woi yang ajak kami ni dah. Kacang pun kita kena kacang kuda keras tu. Pepok tak hancur kan? Dah. Lama je tua, gigi makin rapuh. Nah, kadang dapat hak yang keras tu gigi tak hancur, duk kulum je, telan tak boleh, nak kunyah tak boleh, rendam dengan air liok pun tak kembang. Melainkan luah buang. Ha? Kita jadi dulu tu lah. Kita hak yang dah tarah kacang hak keras tu. Saya tak kata kat perempuan, saya kata saya lah macam tu. Ha? Okey. Itu kita berhenti sampai nombor 3, kedatangan hadas kecil dengan hadas besar. Nah, hari ini kita nak sambung yang keempat. Apa dia yang keempat ini? Perkara yang keempat yang telah pun disenaraikan oleh musannif ataupun ulama kita, iaitu 21 perkara yang membatalkan sembahyang. 21 benda, perkara yang kalau kita buat membatalkan sembahyang. Kita akhir pada bulan lalu, iaitu yang ketiga, hadas kecil, hadas besar. Saya rasa dalam ni alim sangat dah kot cerita tentang hadas. Hadas kecil tu, hak tak ada uduk tu. Hak tak ada uduk tu, semuanya kecil belaka. Nah? Ha. Kalau hadas besar tu, yang mewajibkan mandi. Selagi hang tak mandi wajib, selagi itulah kamu dalam berhadas besar. Cara hadas besar ni dosa lagi besar lah kalau kita tak mandi. Bahkan ada yang menangguh-nangguhkan mandi wajib. Kalau kata kita dalam hadas besar, yang dah kering, yang dah patut mandi, kita tak mandi, kita pergi makan, kita pergi duduk bersembang, pergi tang-tang mana. Sedangkan kita masih lagi dalam berhadas kecil, lewatkan mandi hadas. Makruh. Makruh. Okey, itu yang besar dan yang kecil. Kita tengok yang keempat. Yang keempat dia kata di sini, kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia. Siapa yang baru dapat kitab muka surat 64 nak? Ada lagi anak-anak kan? Mai ambil. Ada lagi 3. Ada lagi 3. Ya, sama-sama kasih nah. Mudah-mudahan sahabat yang berwakaf ni dapat pahala nah. Ramai sahabat-sahabat kita semua pemurah-pemurah. Asal minta saja wakaf, berlumba-lumba depa pakat nak bagi. Baik, kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia. Maksud dia baru main. Najis tu, najis baru main. Kita ni tengah semayang. Batuk. Terkencing kadang-kadang. Tu dia baru main. Masa tadi, sebelum kita angkat uduk tu, kita dah cuci selesai. Kencing dah istibrak. Kan kencing istibrak tu, kata orang tua-tua, perah habis dah rasanya. Dah tekan ari-ari, dah berdehem, dah bangkit duduk, rasa macam dah keluar habis dah. Tapi main musim sesama batuk ni, dia tengah semayang dalam mungkinlah nak perbetul makhraj ha dan kha tu, gatal rangkun dia batuk. Batuk ni tak boleh ditahan-tahan no. Mula dia sikit, tak lagi dia lagi kacau dia rangkung. Kita pun renggah. Adalah makhluk yang kata najis baru datang. Terasa ke tak?
Kalau tak rasa tak apa, terasa keluar. Dan ketika itu sembahyang batal. Ayat sembahyang batal tak? Batal. No? Kenapa ayat sembahyang batal? Sebab keluar salah satu daripada dua lubang bawah tu. Batal. Keluar sesuatu. Nah? Jadi bila batal, kena rongkai, sembahyang pun kena rongkai, pakaian pun kena rongkai. Kena hak yang lekat pada pakaian lagi lah. Kena pergi basuh dulu, ambil uduk semula. Itu yang dikatakan kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Tak apa kot, kencing sikit saja. Tak boleh. Sebab air kencing itu najis mutawasithah. Wajib dibersihkan dengan cara lalu air ke atasnya. Jurus. Walaupun ada sekebok tu je, jurus. Tak boleh duk ambil pak begitu saja. Tak boleh. Faham tak? Dia kena lalu air ke atasnya. Sekalipun botol mineral kecil tu. Nah, kena lalu air ke atasnya. Kena, kadang-kadang kalau tembus kena pakaian, yang pakaian tu pun tak boleh digunakan. Demi contoh yang kata najis yang baru datang. Ataupun tik cicak. Tik cicak yang singgah. Kita nampak. Nah, kita tak nampak, lain cerita. Nah, kita tak nampak, lain cerita. Tapi kita nampak dia singgah. Kalau tik cicak singgah, ayat sembahyang batal tak? Tak batal. Okey? Ayat sembahyang tak batal. Yang batal adalah sembahyang saja. Berhenti. Kita buang dulu tik cicak. Ada berbekas tak pada pakaian solat kita? Kalau ada berbekas, basuh kat bekas tu je. Sikit tu je. Ataupun, cicak ni pun dia ada hak yang kerah. Yang tak ada bekas. Kita nampak-nampak dia lekat. Terjentik dia boleh terpelantin. Nampak ada berbekas. Kok mana pun, sembahyang tu kena dirongkaikan. Faham maksud rongkaikan? Batal lah. Buat semula. Tak boleh nak sambung-sambung sekerat. Tak boleh dah. Buat semula. Daripada awal balik itu yang dikatakan kedatangan najis. Ataupun satu lagi. Makan terlampau kenyang. Bila makan terlampau kenyang, belahak. Dia belahak. Terkeluar. Keluar hak yang dalam perut. Terbit main nasi. Sebutir dua. Ataupun sirap. Atau apa yang kita minum. Terbelah, tekan angin, dia keluar main. Minum kopi radik tadi, dia keluar main rasa radik. Dia dah jadi muntah kan? Dia dalam perut. Dia jadi muntah. Okey. Kalau kita telan, batal. Kalau kita ludah, pun batal. Pasal apa dah? Sebab dia najis dah. No? Dia dah jadi najis. Kak Yati yang baru main tadi dengan Kak Mila ada kitab. Mai ambil. Orang wakaf. Hidayatul Sibyan mah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Ya, murah rezeki sahabat. Saya tukang sampai je. Saya tak ada apa pun. Hanya menyampai saja wakaf dari sahabat-sahabat yang dah datang ni. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya, apabila kita ludah, kalau kena pada pakaian, pun batal. Pun batal kerana ia dianggap sebagai najis. Ini yang dia kata, kedatangan najis. Dia baru main. Bukan kita bawa dia baru main. Okey, kita mengasuh cucu. Cucu tu berak. Dalam pampers. Dia pun main merangkak dekat kita. Kerabat naik di atas sejadah kita. Tak apa lagi. Dia kerabat naik atas kita. Bila dia kerabat naik di atas kita, dekat dia tu dah ada najis. Kita pun tahu bau dah semacam. Walaupun benda tu tak keluar. Tapi dia dah melekat duduk kat kita. Kita rokok, dia rokok. Kita sujud, dia sujud. Duduk kerabat atas kita. Itu juga disebut sebagai najis yang baru datang. Bukan kita yang berak. Orang berak mai duduk kat kita.
Macam cerita cicak lah, bukan kita tengok cicak yang berak. Tapi apa kena mengenai kita? Sebab dia main lekat di kita. Tapi tak lekat pun, dia tu. Pada dia tu ada najis. Nah, itu yang disebut yang baru datang. Nah, bila baru datang, batal lah solat kita. Jadi nak buat macam mana? Berhenti, basuh dulu berak dia, salin hak baru, kita solat terus. Tapi kalau dia main pun, walaupun dia terkenci, kita tak nampak dah. Sebab tak ada bau. Kalau tidak jenuh lah, no? Cari mau 20 keping. Sampin kena tuk mengasuh cucu tu nah. Jenuh. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Dia syak, dia semayang ketika mana takbiratul ihram ada rasa syak ni was-was. Kan al-waswasu minal syaitan. Was-was itu ataupun bisikan-bisikan jahat itu adalah daripada syaitan. Sama ada dia kata pada niat yang kita lalu ketika mana takbiratul ihram yang nak kena hadir qasad, ta'rad, ta'yin. Kita nak sembahyang zuhur. Kita angkat takbiratul ihram. Allah, dia nak masuk tu. Dia sebut Zuhur kasak. Zuhur kasak. Zuhur. Aku nak sembahyang apa ni? Zuhur kasak. Padahal memang nak sembahyang zuhur. Dia main dua pula. Dia main kembang. Zuhur kasak, zuhur kasak, zuhur. Yang tu habis berhenti sat. Istighfar banyak-banyak dah. Astaghfirullahaladzim. Istighfar 3 kali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Azan tu. Sekali lagi. Bukan senang nak masuk Tok Syekh ni, no? Allahu Akbar. Okey, masuk cantik. Ada qasad, sahaja aku. Itu qasad. Ada ta'rad, sembahyang, fardu. Ada ta'yin, zuhur. Itu qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad, sahaja aku. Sembahyang fardu, ta'rad, zuhur, ta'yin. Nak faham? Itu masuk qasad, ta'rad, ta'yin. Ada 3 tu pun jadilah. Tak ada nak habang 4 rakaat, 5 rakaat. Tak boleh dah. Tebal sangat syaitan dalam perut tu. Ada dapat 3 tu. Jadilah. Pun dah masuk dah. Qasad, ta'rad, ta'yin dia. Sahaja tak boleh. Itu qasad. Sahaja ni maksud dia bukan siapa-siapa paksa. Kita ikhlas kerana Allah. Qasad kita tu bukan kerana siapa paksa. Sahaja aku. Ya. Tapi kalau tak ada sahaja pun tak apa. Namun kita daripada mazhab Imam Syafi'i, dia suruh sebut. Kemudian, sembahyanglah. Bacalah sampai habis. Doa iftitah, baca Fatihah. Dalam Fatihah tu, dia main was-was. Syak. Tadi aku kata asak ke zuhur? Asak ke zuhur? Saya tengok jahat, jahat. Yang dia duduk dalam perut kita ni memang jahat, no? Tadi aku kata asak ke zuhur? Kata zuhur. Pasal dia sebut asak lah tadi. Zuhur. Kita ni duduk berkelahi ni. Rokok. Tadi yang kata asak. Rokok dah. Itu yang dia kata panjang masa. Sampai turun sujud, dia duduk kata lagi lagu tu. Berhenti. Balik. Batal. Kita syak pada niat. Padahal tadi dah betul dah tu kata. Apalah punya banyak syaitan dalam perut. Yang kata orang yang penyakit was-was ni, sebenarnya penyakit ni penyakit yang paling serius. Kita tak boleh pandang rendah benda ni dia kena memperbanyakkan zikir ya latif untuk melembutkan hati dia agar tak dapat dihuni oleh syaitan. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Ya latif, ya latif, ya latif. Minta Allah lembutkan hati kita. Minta Allah lembutkan hati kita. Hati manusia ni yang beriman apabila dia lembut, syaitan tak ada tempat nak duduk. Dia tak boleh nak pijak benda lembut. Dia nak menghuni di tempat kerah. Kalau kerah dia lagi
seronok duduk. Lagi banyak. Tapi kalau ada lembut, dia tak boleh nak pijak. Dia tak boleh nak masuk. Nah, mohon pada Allah Ta'ala kuatkan hati kita agar tiada rasa was-was. Was-was dalam diri kita. Dia kata, kalau panjang masa rasa was-was dalam niat tu, buat misalnya berhenti terus lah. Berhenti terus lah. Dan buat semula. Tapi kalau was-was tentang rakaat tak apa. Itu masalah yang selalu kita duk hadapi. Kalau tidak jenuh batal tiap-tiap kali sembahyang. Nampak kata 3, kata 4 kan. Kalau panjang masa, depi sampai kepada sujud, berhenti. Lama sangat kot dah habaq dah tadi kat dia. Betul dah tadi hang niat sembahyang. Dah dia kata, aku rasa macam asak lah. Rasa-rasa lah. Duk rasa-rasa tu berhenti. Nak memberikan kepada kita satu kepastian bahawasanya yakin kita niat dengan niat yang betul. Habaq kat dia derah-derah. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia suruh kita lafaz dulu. Yang kita duk usalli fardhu zuhri, usalli fardhul asri, usalli fardhul isya'i. Itu lafaz. Tak wajib tu. Itu tak wajib. Tak kata pun tak apa. Tapi Imam Syafi'i dia suruh kita kata yang tu dulu. Dengan sebab nak ikat hati ni. Nak habaq dekat hati. Sat lagi hang nak sembahyang zuhur. Bila kita pun sebut-sebut angkat takbiratul ihram. Hati tu tahulah dah. Dia nak sembahyang zuhur ikutlah tadi lafaz tu. Jadi kalau kata tak kata pun tak apa. Imam Malik dia tak ada usolli dia tak ada. Dia terus angkat takbiratul ihram mai teruslah dalam kita Imam Syafi'i ni dia nak bagi secara detail, dia nak ikat hati kita tu, nak bagi serupa dengan yang hati nak jalan sebut tu. Lagi satu kita nak sembahyang jamak kan. Sembahyang jamak ni lagilah panjang kosok tak iya ni ada. Sampai kita tak tahu lah nak sebut apa. Kita tanya yang tu, yang ni lagi panjang. Tak apalah kita buka buku. Lagi panjang hak dalam buku. Pakailah. Hak pendek pun aku berterabuk. Apa hak panjang? Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar dan dijamakkan dengan jamak takdim kepada asar kepadanya. Pakai. Habis. Memang punah ranah lah. Saya lah, perempuan mungkin tak kot. Hak yang sini panjang khusyuknya. Panjang kan? Ambil yang paling ringkas saja. Saya ingat tok guru saya ajak dia kata haniat biasa. Saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala. Haniat biasa dulu dia kata. Sat lagi waktu duduk tahiyat akhir ke, dalam hang baca Fatihah ke, pada rakaat kedua ketiga ke halintah lah niat hang. Tak lagi lepas sembahyang ni aku nak jamak. Aku nak jamak sak kat dia. Pun boleh. Tu tok guru saya ajak lah. Dah jadi. Tapi masa awal tu niat. Sebab kita nak qasar kan. Kena niat lah masa awal. Wajib niat. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Sebut macam tu dah. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Sudah. Jamak tu sat lagi hang sebut waktu dalam hang tengah duk baca Fatihah ke hang teringat atau waladhdallin amin. Kan kita disunatkan sakatah. Sakatah tu berhenti seketika sebelum kita sambung dengan ayat yang akan datang. Jadi tang tu alintah ni lagi aku nak jamak. Asap kat dia. Jadi jamak takdim. Tidak kalau nak himpun penat jugalah. Tu kalau kata bab solat jamak. Kok mana pun cakap Melayu dulu, bagi telinga dengar. Bagi telinga dengar, telinga hantar ke hati nak jalan. Kosok tak iya tu. Sebenarnya ni, hati kita ni macam binatang buah tu. Dia melilau. Tambah waktu kita angkat takbiratul ihram. Syaitan ni dia pegang tangkai hati kita tu, dia goyang macam mana dia punya goncang, tak tahu. Tu nak suruh kita nak ajak pipi. Hang janganlah sembah Allah. Hang jadilah macam aku ni. Jomlah ikut aku. Tak itu yang kita melilau. Melilau kata, patah balik mai. Kita pujuk dia mai balik kita semayang ni. Baru rakaat kedua hampir mana ada. Dia duduk, saat lagi dia keluar pergi. Kadang pergi tak jauh. Pergi depan benda pintu tu saja.
Pi tak jauh. Pi dekat sawang di atas kipas angin. Ha? Tak jauh pun. Ha? Tak pergi ke mana. Pi kat kain baju. Ambil kain baju tu tak lipat lagi. Ha, lah satu lah. Tapi dia nak pi juga. Macam kita bela mengasuh budak-budak yang buah tu. Nah? Macam tu lah hati. Kalau boleh ikat tu, kita ikat dia kejap-kejap. Ha? Ya muqallibal qulub. Nama pun qulub. Qulub ni benda yang berbolak balik. Benda berbolak balik ni dia hingga goyang tu. Hati kita macam tu. Tak percaya, hari ni kita beli keputusan lain. Saat lagi main kawan dia kata gini-gini. Kita ikut dia. Hai Zak-Zak yang kata lagu lain. Ni yang kata lagi. Dah dia kata lagu tu aku ikut dah. Dah dalam dia duk kata keputusanku muktamad dah. Rupanya tak muktamad lagi. Dia qalib. Qalib ni maksud dia berbolak balik. Ha? Sekali-kali hati jahat sungguh lah. Kita lah. Nah? Orang tak. Okey, baik. Yang disebut sini syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyangnya. Seperti zuhur umpamanya padahal berkekalan atas syaknya. Syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyangnya. Apakah yang dimaksudkan? Syak pada satu syarat daripada syarat sembahyang. Dia sebut macam tadi saya sebutlah. Hampir sama dengan nombor 5 tu. Syarat sah solat, kalau zuhur sebut zuhur, kalau asar sebut asar. Kena sebut. Kena sebut sembahyang apa yang tak boleh sahaja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala, tak boleh. Dia tak cukup. Dia tak cukup pada ta'yinnya. Tak tentu sembahyang apa. Lah Allah Ta'ala dah sembahyang pada waktu, dalam waktu zuhur. Takkan sembahyang isyak dah waktu zuhur kot. Tak payah sebut. Ni kata yang ajaran sesat ni. Tak payah niat teruk-teruk. Pergi sembahyang dah waktu zuhur. Dapatlah zuhur. Tak boleh. Dia bukan macam sembahyang sunat dah. Kalau sembahyang sunat, walaupun tahajud, kita tak sebut tahajud. Tapi kita sembahyang sunat saja tengah malam. Kita sebut saja aku sembahyang sunat. Tapi kita sembahyang pada waktu tahajud, dapat tahajud. Tapi kalau sembahyang fardu, dia tak boleh. Dia wajib ada ta'yin. Bila kita tak sebut, syarat utama sah solat fardu, kena sebut. Kena sebut. 5 je kan? Kalau tak subuh, zuhur. Kalau tak zuhur, asar. Kalau tak asar, maghrib. Kalau tak maghrib, isya. Ada lain-lain lagi tak? Tak ada orang kan? Tak ada lah. Ada lagi satu kot. Salawatul khamsi. 5 je lah. Kalau dia kata 6 tu, sambil dah dia, terus panggil dah dia main mengajak lah, dia sesat. 5 je lah. Kecuali qadha. Kan? Kecuali qadha. Qadha kena sebut tak? Qadha kena sebut. Kena sebut fardu yang kita qadha tu. Baik. Kemudian yang ketujuh, taraddud. Taraddud ia pada apa sembahyang yang diniatkan. Adakah ia zuhur atau asar umpamanya. Macam tadi juga. 5, 6, 7 ni hampir sama. Sebab tu kalau kata pada pendapat Imam Nawawi, dia tak akan bubuh nombor 5, 6, 7 ni. Dia akan bubuh nombor 7 sahaja. Maksud taraddud ni agak-agak, tulislah. Taraddud ni maksud dia agak-agak. Dia duk agak-agak. Sembahyang ni dia kata, adakah ia pada sembahyang yang diniatkan tu zuhur atau asar? Duk agak-agak. Okey. Kita tengok yang dimaksudkan dengan agak-agak. Masuk tak lagi waktu? Masuk ke tak lagi waktu? Siapa ada jam, siapa pun tak ada jam. Hampa tengok saat matahari. Masuk ke tak lagi waktu ni? Antara asar dengan zuhur. Masuk ke tak lagi ni? Aku tak reti tengok matahari. Hari ni mendung. Heish. Rasa macam lama dah hidup siang ni. Asar dah kot lah. Duk agak-agak. Agak-agak. Aku rasa-rasa macam Zuhur. Zuhur lama dah kita sembahyang ni. Asar dah kot. Ni yang berlaku dah. Taraddud pada masa. Ketika ini, kita pun sembahyang. Sembahyang asar. Rupanya waktu tak masuk lagi. Tengah-tengah sembahyang dengan orang azan. Dia baru masuk waktu. Orang sembahyang dah. Dia ada janji yang kawan dia nak pergi mana-mana kelang kabut. Takut orang tinggal dia.
Ha? Dia pun pedekah. Kan? Pakai semua dah elok-elok, duduk atas. Sejadah. Azan nak lagi, oi. Tu kalau hak ada jam semua pun tanya orang tu. Nah, tak tahulah mak oi, tak dengar pun. Tunggu Ustaz. Tak boleh jadi. Mayang. Nah, aku rasa ni agak-agak teradud. Nah, bagi jelas. Lah ni tak susah no, kita ada takwim nah. Tengok takwim, tengok jam. Kan? Ha? Tapi dia tak percaya juga kat takwim tu. Takwim ni ada lambat orang buat keluar kalender. Setiap satu hijrah orang buat keluar kalender, dia pun kalut. Nah, nak tengok waktu sembahyang. Padahal dia tak tengok, dia tanya orang. Kalau kata dalam grup tu pun hari-hari sahabat kita bubuh. Hari ni masuk pukul berapa. Tapi kalau time buka puasa, dia ambil cakna. No? So dia nak makan. Kan? Ini dia yang dimasukkan taradud. Taradud tadi maksud dia apa? Agak-agak. Nah? Okey. Kemudian yang ke-8, niat hendak memutuskan akan sembahyangnya. Tengah nak sembahyang. Nak batal ke tak batal? Nak berhenti ke tak berhenti? Nak berhenti ke tak berhenti? Dia tengah sembahyang. Tengok-tengok. Lalu kata. Lompat. Dia takut dekat kata. Nak lari ke tak lari? Nak. Dia tengok. Sekejap lagi dia main kat aku. Dia main kat aku, saya kena berhenti. Batal dah sebenarnya. Bila mana dalam hati dia ada niat nak berhenti sembahyang. Dia tengok-tengok, uish, ataupun dia tengah sembahyang, orang main bagi salam. Orang main bagi salam. Nak jawab ke tak usah jawab? Nak jawab, tak apa, berkah tapi sembahyang dulu. Tak lagi lah baru jawab. Suka tunggu, tak suka sudah. Habis dah. Habis dah waktu tu. Apabila niat kita dah berubah. Nak berhenti ke tak berhenti? Tak berhenti ke tak berhenti? Kita sembahyang ikut imam. Kita ikut imam. Sepatutnya imam tu duduk tahiyat awal. Tapi dia tak duduk, dia bangkit terus. Kita ni makmum duduk. Nak naik ke tak turun, nak naik ke nak turun. Imam ni tak boleh pakai. Habis. Habis. Kata-kata imam tak boleh pakai. Habis dah sembahyang. Kena buat lain. Mufarakah. Buat lain. Apabila kita ada was-was. Ataupun bila dah berimam ni, dia jadi masalah salim pula. Setengah bangkit, ikut imam yang tak betul tadi tu, dia tak betul dengan sebab dia terlupa. Jadi dia tak ada masalah. Hak yang masalah kita teringat ni. Aku tadi tak mau bangkit. Nak baca tahiyat, tapi Datuk Imam bangkit. Patut je. Tak, aku tengok dia sebelah bangkit. Aku bangkit. Mula dia dah tahiyat. Tengah sekerat nampak member sebelah bangkit, member sebelah ni. Bangkit ke tak bangkit? Bangkit ke tak bangkit? Mufarakah lah. Mufarakah. Tak apalah, ikut je lah. Habis lah. Sebenarnya sembahyang dia tadi tu, habis lah. Buat lain. Apabila dia agak-agak nak berhenti ke tak berhenti? Nak berhenti ke tak berhenti? Dia baru agak-agak saja. Hak yang cerita nombor 9 ni pun lebih kurang macam tu juga. Digantung hendak memutuskan dia dengan sesuatu. Telefon, kawan tu bagi tahu ni, kalau ni hak yang jenis JNT punya hantar barang tu. Kita ni JNT ni pun kadang-kadang menguji juga. Waktu maghrib dia main tak barang. Hak yang waktu punya panjang melembut dah ada, buat lah maghrib juga yang sampai. Kan? Tak lagi dia nak pergi nak hantar barang. Padahal kan muka kita rajin sangat membeli dah. Kita ni kata, tak apalah nah. Si makcik nak sembahyang maghrib, hantar telefon di tepi tiada. Tak lagi bunyi telefon tu aku nak berhenti. Dia duduk gantung hati dia dengan sesuatu. Bunyi telefon. Sat lagi kawan tu duduk tunggu di luar, kesian kat dia nah. Apa sembahyang. Tengah-tengah duduk sembahyang, kalau bunyi telefon aku berhenti. Yang kat telefon pergi kat dia dulu. Tak sah dah. Apabila dia dah gantung sesuatu, menjadi penyebab untuk dia berhenti solat. Telefon ni pun jahat. Dia jahat dengan sebab kita bagi jadi dia jahat. Dia bunyi lah ni kan smartphone, telefon pintar. Bunyi kita kelin. Naik nama dia tu. Nak angkat ke tak angkat? Tak angkat ni penting ni. Tak pergi apa-apa ke.
Habis dah. Ha. Taklah bagi jauh sikit. Tak bagi jauh sikit. Tidak terlangkup dia lagu tu. Silent dia Sat. Biarkan masa aku ni dengan Allah. Tak ada dah lebih besar. Bunyi telefon tak besar mana, bunyi orang main tak besar mana. Hanya panggilan Allah yang maha besar. Kita dah angkat takbir dah awal-awal tadi. Itu lafaz ikrar kita. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Hak lain semua jadi kecil. Hak lain semua jadi kecil. Yang paling besar adalah Allah. Teruskan. Jangan duk gantung dengan apa-apa sesuatu. Sekali kalau dia pemai, aku nak berhenti. Nak pergi jawab salam, lepas tu lagi nak main sambung semai. Tak boleh dah, kita dah bergantung dengan sesuatu untuk memutuskan solat. Maka secara tak langsung, batal solat kita. Okey. Yang ke-10, mempaling akan sembahyang yang ada ia di dalamnya kepada sembahyang yang lainnya. Dah sembahyang tu elok-elok, dia pergi tukar dia jadi sembahyang lain. Okey. Maksud dia macam ni. Kita sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib. Hujung-hujung dah sembahyang maghrib tu. Dia benda fardu lah. Kalau sunat lain lah. Benda fardu. Sembahyang maghrib. Tengah-tengah sembahyang maghrib, rupanya dah masuk Isya. Kalau macam tu aku sembahyang Isya lah. Tukar. Tengah-tengah duduk sembahyang boleh tukar. Suka-suka hang pula lah. Pasal apa? Rupanya dah masuk Isya. Ingatkan maghrib ada lagi. Maghrib dia dah tersayuk. Lepas tu dia pergi tukar. Bila tukar fardu kepada fardu, tak boleh. Tukar fardu kepada sunat pun, tak boleh. Tapi sunat sama sunat boleh tukar. Kalau fardu, tak boleh tukar. Dia dalam sembahyang tu, dia pergi tukar sembahyang tu. Dia sembahyang qada subuh. Dia qada subuh. Bila qada subuh dalam waktu zuhur. Tengok. Ni waktu zuhur, sembahyang zuhur tu. Tadi niat tadi tu qada subuh. Tengok dia sembahyang zuhur. Pun tak boleh. Batal. Tapi kalau sunat, dengan sunat boleh duduk setempat. Contohnya, kita sembahyang tarawih, nak sembahyang 8 rakaat sahaja. Kita masuk dalam masjid atau surau yang menunaikan tarawih 23 rakaat. Jadi sampai dekat 8 rakaat habislah kita nak iringkan dengan witir, nak tutup dengan witir. Kita bangkit naik, niat kita sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ikut imam. Sahaja aku sembahyang witir 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Untuk imam di depan sembahyang tarawih lagi. Kita sembahyang witir. Boleh? Boleh masuk. Campur. Boleh campur. Tumpang jemaah dia. Walaupun niatnya asing-asing, tapi nak lalu sama jalan. Kita nak qada semua, tak boleh ikut. Dia fardu. Ya. Sunat dengan sunat boleh. Fardu tak boleh. Okey. Macam kita kata kalau satu jalan, sunat, satu jalan. Nak pergi Sungai Nibong. Nak pergi mana? Nak pergi Belpah. Jom. Kami lalu kot tu. Tak lagi tinggal kat Belpah. Nah, kami selalu kot Belpah. Nak pergi Sungai Nibong lalu kot Belpah. Dia kata. Jadi kita boleh tumpang sekali naik dengan dia. Walaupun niat yang berbeza. Itu sunat dengan sunat. Boleh kita tumpang. Sat lagi, witir kan kita ada satu kan. Tadi mula kita buat 2. Lepas tu 1. Imam sat lagi dia nak buat lagi 2 lah kan. Sebab dia sambung dia punya tarawih dia. Jadi kita satu saja. Kita berhenti, jangan duk gagah ikut. Ikut lagi satu batal. Kita elok imam bangkit saja, kita tak payahlah ikut. Bangkit dah, kita duduk terus tahiyat akhir dan bagi salam. Maka kita tak termasuk di antara mempalingkan sembahyang. Sebab dia bukan sembahyang fardu. Okey, ke-11. Mengerjakan ia akan satu rukun fi'li. Okey, bagi sahabat yang tak tahu, fi'li ni maksud apa? Perbuatan.
Mengerjakan ia akan satu rukun perbuatan fi'li. Pada yang bukan tempatnya dengan sengajanya. Seperti sujud ia dahulu. Okey. Dia buat satu rukun fi'li yang bukan pada tempatnya. Lepas baca Fatihah ataupun surah, sepatutnya rukuk. Dia turun. Turun sujud. Bila dia turun sujud dalam tempoh masa yang lama. Tempoh masa yang lama, dia bukan kerana terlupa. Kalau terlupa tak apa. Terlupa, dia dah turun sujud ke bawah, dia kena wajib patah balik. Wajib patah balik bangkit. Tapi kalau terlalu lama, ataupun masuk rakaat kedua dah. Lepas tu dia tanya, tadi aku tak rokok. Batal. Kena buat semula. Meletakkan rukun fi'li bukan pada tempatnya. Okey, rukun fi'li ni rukun perbuatan. Apa dia perbuatan dalam sembahyang? Rukuk, sujud, duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Duduk tahiyat ni yang berkemampuan lah. Kalau yang tak berkemampuan, duduklah sekadar mana yang kita mampu duduk. Berdiri. Itu dinamakan rukun fi'li. Yang kita kiam tangan itu bukan rukun. Angkat tangan. Angkat tangan ketika mana lidah kita menyebut Allahu Akbar, tangan yang kita angkat tu, itu bukan rukun. Itu bukan rukun fi'li. Yang rukun hanya lafaz. Perbuatan tak rukun. Jadi yang difokuskan di sini iaitu pada pergerakan. I'tidal, rukun fi'li. Dan daripada rukuk, kita bangkit berdiri betul, itu adalah i'tidal. Maka wajib. Qunut bukan rukun fi'li, malahan dia sunat ab'ad. Bacaan dia juga sunat ab'ad. Jadi kalau kata kita tak reti atau baru belajar sembahyang, tak boleh nak hafaz lagi doa qunut, memadailah kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pada ketika mana bangkit daripada rukuk dalam solat subuh. Ikutlah yang baru-baru nak menghafaz. Tapi kalau yang dah boleh hafaz, teruskan bawa. Ataupun tak mau. Dengan sebab dia kata, benda ni sunat abang saja pun tak apa, boleh tinggal. Tapi dia bukan rukun fi'li. Angkat tangan bukan rukun fi'li. Kemudian 12. Berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja atau dengan lupa dan panjang masa berpalingnya daripada rukuknya. Berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja. Saja-saja. Saja-saja. Okey. Di antara contoh yang disebut iaitu ketika mana memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalih terus. Dia bukan sekadar kalih kepala, tapi dia kalih dengan dada. Batal. Batal. Walhal dah nak bagi salam dah. Tapi oleh kerana jahil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Kita dah paling dada kita daripada arah kiblat. Sengaja atau tak sengaja, leter buat. Habis. Hanya muka saja yang kalih. Assalamualaikum. Kum tamu lagi ke? Bukan Assalamualaikum. Kan ni. Kum di sini lagi. Assalamualaikum. Kali. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau nak kali ni sampai cakap mana? Kalau lah tak silap bantai, tak sakit orang tengkuk, nak buat secara tertib. Macam mana yang Rasulullah sebut, sallu kama ra'aitumu an usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Baginda akan bagi salam, dagu berbetulan dengan kalau tak lihat tak sakit. Kadang silap bantai sampai terangkat. Biji mata je ikut beli. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat aku sakit. Sakit orang. Tak apa. Hak kali tu bukan wajib. Okey?
Tapi kalau nak secara afdal, kita nak beribadah secara afdal, maka kita boleh kalih sampai takat tu. Perumpamanya, seperti mana kita memberi salam kepada malaikat raqib. Malaikat raqib yang sedang mencatat amal kebajikan kita. Bagi salam kat dia. Tulis elok-elok nah. Tulis yang baik-baik saja. Jangan pihak pakai dia tu. Assalamualaikum. Tulis elok-elok kat kita. Taklah nak perumpamaan. Saya kata Ustazah Asia ajak macam tu. Taklah perumpamaan. Apabila ditanya oleh sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita bagi salam kiri kanan tu bagi salam dekat siapa? Kata Nabi SAW, memberi salam di dalam sembahyang ialah amalan tahlul. Amalan tahlul. Bila kita bagi salam, mana kita keluar dah sembahyang. Bolehlah nak makan ke, nak minum ke, nak bergerak 3 kali berturut-turut ke, nak tidur, nak lena, nak teriak, semua boleh. Sebab apa? Salam itu adalah tahlul. Ibarat kita bergunting dalam ihram. Jadi boleh dah nak buat apa pun. Selagi yang tak bagi salam, hang boleh nak makan? Tak boleh. Selagi hang nak bagi salam, hang tak bagi salam, hang boleh minum? Tak boleh. Hang boleh cakap? Tak boleh. Kita dalam ihram. Ihram apa? Ihram semayang. Ihram ni bukan sekadar ihram umrah. Ihram haji saja. Kita ada ihram sembahyang. Kita ada ihram puasa. Apa ihram puasa? Makan dan minum. Selagi tak azan, ada dalam ihram tu lah. Ihram apa? Aku sedang dalam ihram berpuasa. Macam tu ihram sembahyang. Jadi, apabila kita bagi salam, tu dekat siapa sahabat tanya. Maka kata Nabi SAW, perumpamaannya seperti kamu memberi salam kepada para malaikat. Malaikat ni dia suka dengan mana-mana majlis ilmu, dia akan turun duduk bersama-sama. Apatah lagi sembahyang-sembahyang jemaah yang diadakan, duduk sama-sama bersolat. Kemudian kan Rasulullah ada sebut dalam satu hadis, malaikat ni dia suka kepada bau-bauan yang harum. Sebab tu Rasulullah sebut, siapa yang makan bawang mentah jangan main masjid. Busuk. Malaikat tak suka kepada yang busuk. Maka disunatkan untuk bersugi terlebih dahulu. Baru kita mulakan dengan beruduk. Semua Rasulullah dah ajak dah. Bila nak duduk dengan mereka saja, time nak bagi salam tu. Ibarat kepada kita memberi salam pada malaikat yang ada bersama-sama dengan kita. Dengan bau-bau haruman. Dia suka duduk. Sebab tu kalau kata ada minyak wangi, minyak atar ke, sahabat-sahabat kita hadiah kat kita. Atau mungkin kita pergi beli saja yang terbaik, yang mahal nak pakai dalam sembahyang. Boleh tak? Boleh. Ni tak sembahyang seorang-seorang hapak-haprok ya. Tapi kalau nak pergi masjid, bukan main dressing sekan. Kalau seorang-seorang, ya Allah, bau telekon diri sendiri pun tak apa nak hidup. Jangan berkira. Kadang-kadang kita singgah di sembahyang di tempat-tempat persinggahan, kita pakai telekong hak wakaf. Sayang, ada tempat yang tak jaga telekong wakaf tu nah. Kita ni oleh kerana nak menjaga aurat, sebab pakaian kita aurat tak apa nak sempurna, pinjamlah. Asal macam nak gatai lagu-lagu ni. Bau tu saya ceritalah. Allah. Sebab tu Islam dia suruh perempuan tutup aurat sempurna. Hang tak payah susah dah nak pakai telekong. Sebab pakaian hang tu dah tutup aurat. Semayanglah, kita lah rasa pelik. Kan? Tak usah rasa pelik. Pakaian tu dah sempurna. Kita dah sedap dah pakaian kita. Lepas tu bila pergi pakai hak yang taik lalat bawah dagu sampai berkuning. Kita rasa nak baca Fatihah pun tak apa nak kosok. Ni dia dah cucuk hidung bau tu punya sampel. Kemudian di telekong tu punya jahatnya manusia yang mengkhianati benda wakaf ni. Celek-celek. Kan? Dah make up terbaik, celok tu meleleh. Tak lagi lepas semayang, dia bubuh kat dalam telekong. Kita nampak. Berdosa benda ni. Berdosa tapi tak faham. Celek main gincu kok ni. Apa tanggunglah dosa. Benda wakaf jangan buat tak tahuan. Jangan mempermainkan. Sebab bila orang wakaf
terhenti pahala dia di situ, hak milik dia, dia infak di jalan Allah. Kita mempersiakan benda yang telah pun diwakafkan ke jalan Allah. Esok hang jawab dengan Allah Ta'ala. Hang kena jawab bukan sekadar dengan Allah, kena jawab dengan orang yang mewakafkan. Nah, orang dengar, oi wakaf seronok oh. Apanya wakaf bukan seronok. Susah sebenarnya kita nak guna benda wakaf tu, ianya satu kewajipan. Di mana dah saya ni cerita pasal bab sembahyang di kono pijuh ni. Dah cerita pasal berpaling daripada kiblat. Sengaja atau lupa. Dan panjang masa berpalingnya daripada rukuknya. Tu dia, panjang masa berpaling, maksud dia terkali dah lama dah. Panjang tempoh masa dia rukuk. Rukuk ni lama dah. Lama dah rukuk. Tak lama. 3 kali ya kan tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Rukuk ni sependek-pendek rukuk subhanallah. Bahagian solat yang tak panjang masa dia iaitu rukuk dan juga duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Pendek. Tak panjang. Kecuali ada pada bahagian contohnya sembahyang sunat tasbih, panjanglah. Sebab kita nak menyelesaikan tasbih kita yang 10 tu. Yang ke-13, memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Dia duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal. Terlajak, alik. Patutnya Allahumma salli ala Muhammad, tentu saja. Tapi dia terlajak. Terlajak tu tak apa. Tak berdosa sebab dia terlupa. Tapi saya dia kena buat sujud sahwi dah. Dia pun alik duduk baca sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Habis. Tapi tahlul awal-awal. Buat apa baru rakaat kedua? Aku terkali. Habis. Memberi salam bukan pada tempatnya. Ingat senang-senang nak masuk balik. Tak boleh masuk lah. Suka-suka je nak keluar bila-bila masa betul nak masuk. Pokoknya tak boleh. Kita teralik, terlajak. Kan? Tapi kalau kita ingat, tengah-tengah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Aku baru rakaat kedua. Bangkit. Itu tak apa. Selagi tak bagi salam. Tapi sat lagi kena buat sujud sahwi sebab kita dah tambah rukun. Dalam tu sepatutnya sunat ab'ad, baca tahiyat awal. Kita pergi baca tahiyat akhir. Dia sama tambah rukun lah. Tahiyat akhir dia rukun qauli. Oleh kerana kita ghalib. Ghafil maksud dia lalai. Lalai tu adalah pedang syaitan. Apanya syaitan ni duk main pedang dengan kita tu. Sungguh dia main di hati kita. Tak tahulah macam mana dia punya main. Lagu tu kita kena belajar pergi main pedang lah lepas ni. Nak buka pedang hati lah. Dalam hati kita ni pun tak tahulah macam mana. Medan pertempuran. Antara iman dan nafsu. Itulah yang berlaku dalam diri kita ni. Jika terlajak bagi salam memang habis. Kemudian yang ke-14. Terbuka aurat. Cerita tentang terbuka aurat. Bermula yang muktamadnya jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera dan tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tiada batal sembahyangnya. Terbuka aurat ni dia kata muktamad. Walaupun ada khilaf mengatakan kalau budak main selak cucu kita ke main selak telekong kita, kita cepat-cepat tutup, maka tak mengapa dengan tak mengambil panjang masa. Ada pendapat muktamad. Bila sebut pendapat muktamad ni tak ada qaul lain lah. Pendapat Imam Syafi'i dia kata hanya kalau angin tiup sahaja. Kalau orang main selak, batal. Tapi kalau angin tiup, kita tutup cepat-cepat,
selagi tutup kita tu perbuatan tak melibatkan pergerakan 3 kali berturut-turut. Contoh kata, kita semayang buka kipas angin hak laju ni. Buka kipas angin hak laju. Kita rokok, kipas angin tu dia tos. Kembang, terkung. Kita turun sujud, telekon terselak. Bila dia terselak ke depan, aurat terbuka. Tang mana? Tengkuk. Tengkuk. Lepas tu, kita ni tahu kata telekong kita terselak, kita angkat. 1, 2. Okey, 1, 2. Lepak ke belakang lah. Kan daripada kita duduk di atas ni, kita angkat. 1, 2. Tak apa, 2 kali. Tapi kalau 3 kali pergerakan berturut-turut, walaupun angin yang tiup, dah tarik pergi sekali, rupanya dia tak turun sebelah ni, tarik pula belah sini, dia tak turun betul lagi. Itu menyebabkan pergerakan berlaku 3 kali berturut-turut, maka batal. Walaupun terbuka aurat tu bukan sengaja, angin yang tiup. Angin yang tiup. Kalau kata kita kain tersingkat, ini masalah kita rokok, nampak terkelak ibu jari, tarik. Itu di antara penyebab angin juga. Kan kadang kita rokok, terkelak jari, cepat-cepat kita tarik. Itu di antara permasalahan angin. Kalau saja-saja, okey, satu lagi contoh. Pak bagi salam, ada rambut sejemput tepi ni, sejemput, batal, sejemput. Tapi kalau dia ada selai, dia selai. Tadi rasa simpan habis dah. Rupa-rupanya hak rambut selai tu rupanya jadi pedang syaitan juga di kaca. Kita ni dah nampak, ada selai kan ni. Harap-haraplah dia tak melekat di akar umi. Kita pun bagi salam, tarik dia pelan-pelan, minta lah dia tak lekat. Kalau tak lekat tak batal. Tarik lekat. Selai ikut. Apa? Selai. Kalau kita tarik dia pun kelak mai lah. Dia terkelak adalah tu. Tak singgah masuk ke dalam. Sehelai. Dia dianggap an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang berlaku itu tapi tak pernah berlaku. Tapi kalau lebih daripada 3 helai, batal. Kalau dah sampai sejemput tu batal lah. Kalau kata angin mai, bukan angin kipas. Angin kipas ni kita buat sendiri lah. Betul tak? Kita lah yang tala tu. Tala pi kan berebut sangat nak sembahyang belakang kipas angin, depan kipas angin. Rupa-rupanya bawa mudarat. Sekarang kipas angin pun waktu dia musim dia akan selak kita punya lekung, menampakkan aurat kita. Okey, seandainya aurat tu dia tak terselak, dia kembang saja. Orang yang duduk belakang ni dia tunduk dia nampak, nampak dia punya lengan. Tapi orang belakang yang tunduk tengok, tak apa. Tak apa, tak batal. Pasal dia tak silap pun. Bila dia kembang, lagu payung tu kan. Kalau hang tunduk, orang belakang tunduk, tengok nampak. Itu hang pergi cari buat apa. Kan? Itu bukan dia terselak. Tapi kalau hang yang terselak tu, kita yang rasa. Kita rasa, maka kita tutup dengan segera. Selagi perbuatan menutup itu tidak 3 kali secara berturut-turut. Kemudian yang ke-15, mengerjakan akan sesuatu yang membatalkan dia akan puasanya. Bak semayang tapi batal puasa pula. Pasal apa? Makan dan minum lah. Perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum. Dalam semayang boleh makan tak? Tak boleh. Boleh minum tak? Tak boleh. Batuk sangat semayang ni. Nak bagi tahan, pulung coklat hek. Pulung coklat hek hitam bagus. Dia satu. Kita pun ambil lah fatwa Tok Guru Songsang. Kakak orang bagi betul. Batuk suka nak terkencing, tu leceh. Tak macam ni. Makan, semayang, pulung coklat. Bukan makan pulung coklat kan. Tak telan pun kan. Tu terlayak liok ya kan. Fatal. Dengan cik tu,
Sesuatu yang membatalkan puasa, batallah sembahyangnya. Apa dia? Tapak kaki. Orang belakang nampak. Orang belakang nampak. Kalau orang belakang nampak, kita tersilap dengan sebab kaki batal. Sebab dia bukan jenguk, dia nampak. Dia terus nampak orang kita dah terbuka. Kalau dia secara cepat tak apa. Dia turun tarik. Apa dia? Okey, masa sujud ni, memang akan nampak tapak kaki apabila kain dia pendek. Dah kain tu pendek, dia tak orang pakai stokin pula. Kalau kita dah kain pendek, kita pakailah stokin kan. Dia tak pakai stokin. Nampak kaki dia. Nampak kaki dia terbuka aurat. Kita duduk di belakang bukan kita pergi jenguk macam masalah kain kembang tadi tak. Memang nampak. Kita bagi tahu dekat dia. Wajib kita yang belakang bagi tahu dekat yang depan. Nampak kaki. Dia kena buat semula. Sembahyang dia batal dengan sebab terbuka aurat. Nak terbuka aurat. Tapi kalau dah dia pakai kain panjang lah, kain labu, pakai stokin elok, itu lain cerita lah, no? Ini dia yang tak jaga aurat dia. Batal sembahyang, dia kena buat lain. Dan kita yang nampak, wajib bagi tahu dekat dia. Kadang-kadang kita takut nak beritahu. Abang saya ada dia nampak kaki. Dia tu selalu sembahyang nampak kaki. Abang dia buat tak tahu je. Lagi dia marah. Fikir dia. Abang juga dah. Suruh kali pula. Itu dia ni kena marah. Suruh kawan tu pula. Sekejap kita pakai kena seorang sikit. Allah tu Allah nak bagi dah. Okey. Token jarang tak boleh. Nampak warna kulit terbuka aurat. Tak boleh. Kita nak sokin tu kena tengok letak dulu di atas kulit kita ni. Kalau nampak warna kulit kita, tak boleh. Bukan tutup aurat. Yang kata sembahyang ni tak pakai stokin pun tak apa. Janji kain tu labuh. No? Kain tu labuh. Kan kita orang perempuan ni, sunat pakai bagi labuh sebab nak tutup kaki. Tapi kita tak mau pakai bagi labuh, kita pakai stokin. Tu yang kita duk keluar rumah pakai stokin tu sebab kita tak mau nak heret kain tu. Kan? Tapi kalau kita tak ada stokin, macam cerita isteri-isteri Rasulullah zaman Rasulullah dulu, apa tak ada stokin. Maka Rasulullah suruh labuh sejengkal di atas tanah. Sebab nak tutup kaki. Kita ni, yang duduk masyarakat majmuk berbilang kaum ni, hang bagi labuh sejengkal atas tanah, saya cerita lah. Apa yang kita nak heret. Mungkin tik ayam tak ada lah kot sini. Kan? Dia ada tik lain pula. Kan tak? Dia boleh heret segala. Bila dah terlampau. Lagi satu menyukarkan pergerakan kita. Silap-silap dia terjijak kain tu, dia jatuh tertomot. Kalau kain tak terlondeh, dia terlondeh. Itulah antaranya. Kita pakai stokin sebab kita nak tutup kaki. Stokin tak wajib pakai. Tapi kaki wajib tutup. Tak pakai pun tak apa stokin. Kata kita pakai kasut. Kasut yang selum tu terus. Kena pakai stokin. Tak payah dah pakai. Pasal pakai stokin bukan wajib. Tapi yang wajibnya tutup kaki. Carilah cara. Tak ada stokin. Ambil plastik jampah hitam tu. Belit ikat getah. Boleh tak? Awak pula tak boleh. Aku tutup aurat. Biar dia duduk serah. Awak dah stokin basah. Stokin habis. Boleh lah. Janji tutup aurat. Dengan apa sekalipun. Boleh kita tutup aurat. Okey, 16 insyaAllah kita akan sambung. Bulan depan melebihi akar rukun fi'li dengan sengajanya. InsyaAllah ta'ala. Jadi ada soalan nak tanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey.
Nampak pula. Berulang lah. Ha. Ya. Ha. Okey. Apabila terbuka aurat itu berlaku secara berulang, maka batal. Kita kena bagi tahu dia. Bukan sekali, dia kata lah. Setiap kali sujud. Kan? Setiap kali sujud terkeluar. Walaupun keluar tu nampak ibu jari je. Kan? Tapi dah terbuka aurat. Kalau kata waktu sujud, kita yang di belakang ni agak susah nak pergi senggau, nak tutup aurat dia. Betul tak? Pergerakan kita pula. Kita nak jaga pergerakan kita ni. Kan? Lainlah kalau kata dia sembahyang, kita tak sembahyang. Kita duduk di belakang dia, boleh kita tolong dia tutup. Cuba bayangkan. Kita sembahyang, dia sembahyang. Biasanya waktu sujud lah yang akan terbuka tapak kaki ni. Nah, habis tu bila bangkit daripada sujud, duduk antara sujud, kita nampak kaki dia. Waktu tu kita nampak. Kita nak pergi perbetul, nak tutup aurat dia. Kita kena kira pergerakan kita nak pergi tu. Kalau 3 kali berturut-turut, kita batal. Dia batal, kita batal. Susah tak? Susah lah. Kalau member duduk di sebelah, dia tak nampak. Kan kita nak belik kaki dia di sebelah. Tidak? Nah, tapi bila duduk di depan, kalau mudah pergerakan kita tidak 3 kali berturut-turut, boleh kita pergi tutup. Kalau tidak, sat lagi, bagi tahu dia. Nah, tadi nampak kaki. Buat lain. Okey, ataupun satu lagi masalah. Saya terima satu permasalahan. Dia bagi tahu di sini, sujud yang terakhir adalah sunat dibaca doa. Ya betul, sujud yang akhir adalah sunat. Kalau kita baca doa apa-apa pun tak apalah. Sebab apa? Di antara tempat yang makbul, doa. Kita sembahyang secara berimam. Bila sembahyang secara berimam, boleh tak kita nak perpanjang sujud? Dia adalah doa-doa hajat-hajat dia dalam sujud ni. Sujud akhir. Imam dia tak boleh lah lama-lama makmum marah. Dia pun duduk tahiyat. Sampai imam bagi salam, si makmum hak sujud lama tu tak bangkit-bangkit. Batal. Batal sembahyang makmum. Waktu bila dia kena agak-agak, jangan sampai tu imam baca Allahumma salli ala Muhammad. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, batal dah kalau dia tak bangkit. Jangan sampai dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu adalah nak masuk tahiyat akhir. Tu imam dah tinggal dia jauh. Jadi batal dah dia. Pasal apa? Banyak sangat doa nak baca. Tunggu sembahyang sunat. Nak sujud lama-lama, sembahyang sunat seorang-seorang. Sujud sampai ke matu pun tak apa. Ini dah seorang-seorang macam ayam patuk padi je, tuntang. Tapi kalau dengan berjemaah, lamanya sujud. Sujud apa? Imam dah bagi salam, dia tak bangkit lagi. Batal. Kecuali kalau dia berhajat. Dia sembahyang tarawih. Pada witir yang akhir, dia kata aku nak sembahyang, nak sujud bagi lama. Dia ni yang mufaraqah itu. Jadi makna dia keluar daripada imam. Tak ganggu lah solat dia. Tapi kalau dia berimam, jangan sampai imam bagi baca selawat. Kalau imam baca selawat, dia tak bangkit daripada sujud, maka batal. Bukan sekadar kentut berak saja. Rupanya bila berimam, dia batal, dia lagi cara lain pula. Dia Allah Alam. Terima kasih pada sahabat yang bertanya. Okey ya. Salam. Ya, dia pun ada orang tanya. Okey, kita tengah duduk sembahyang. Tengok masuk ramai kawan. Kadang-kadang dia kadang-kadang kita nampak ni apa? Mata tak ada belakang tapi nampak Saya pun macam tu Saya tahu ada orang nak ikut. Kita ni tadi kita niat sendiri. Okey, disunatkan kita nyaring sedikit. Suara kita tu bagi deras sikit. Niat tak payah ubah. Niat tak payah ubah. Niat tak payah niat sebagai imam. Tapi dia yang nak ikut kita wajib niat makmum.
Nah, kita macam biasa saja. Cuma sunat kita baca bagi pederas sikit. Sekadar dia dengar lah kan. Sebab kita orang perempuan kan terhad bacaan kita. Nah? Suara kita terhad. Jadi sekadar bagi dia dengar. Jadi kita rokok, dia akan ikut rokok. Namun niat kita, niat macam tadi saja. Dia wajib niat makmum. Kita tak payah niat imam. Baik, terima kasih. Ya. Buka sakmas, saya tak ada. Niat apa? Muntah ke? Okey, yang kita belahak terkeluar tu. Kalau dia rengkung tak apa. Kalau dia rengkung macam dia tak mai ke lidah. Tak rasa di lidah. Tapi kita rasa gas saja nak. Kan? Gas kopi tadi ni. Atau makan nasi lemak sampai tu dia rasa gas je nak. Tapi ain tu tak keluar. Tak apa. Nah? Jangan duk khair keluar man. Nah? Okey, sahabat Alam Maya, ada soalan? Ya. Oh, ada orang tanya. Ya, silakan. Okey, seterusnya. Tadi ada dia nak tanya. Okey, sahabat kita dalamnya dah? Ya. Niat hendak memutuskan akan sembahyang. Okey. Dia yang tu dia bukan nak putuskan sembahyang. Dia nak abang saat lagi lepas sembahyang pun nak masak nasi. Tak apa. Itu bukan niat putus sembahyang. Dah. Lagi lepas sembahyang aku nak masak nasi. Lagi lepas sembahyang aku nak makan nasi. Lepas. Nah? Kita tak ada lah. Tak lagi aku kalau tengah-tengah sembahyang ni lapar aku nak berhenti makan nasi. Itu dia putus. Nah? Tapak ni tak sangga sembahyang. Sebenarnya kalau perut lapar jangan sembahyang tau. Makan dulu tau. Nah? Lepas tu baru pergi sembahyang. Siapa ajak? Ustazah ajak. Rasulullah ajak lah tu lah. Kalau lapar, makan dulu. Saat lagi lah duk terkenang-kenang. Jadi yang tu tak batal lah. Sebab kita niat lepas sembahyang. Tak apa. Lepas. Ya memanglah no. Memanglah macam-macam ada dalam perut kita ni no. Ya. Kita nampak ke kita rasa? Okey. Kalau kita ternampak, cepat-cepat kita tarik. Tapi kalau kita rasa, tak apa. Tak ada masalah. Benda rasa dengan benda nampak lain. Kadang-kadang kita rasa macam terselok kain. Macam. Padahal tak terselok pun. Tu setan punya kerja tu. Dia punya kacau lah. Tu kain yang terselok pun. Rasa macam kaki aku sejuk kena angin dah. Tak rasa macam terselok. Tapi tak terselok pun. Rasa tak apa. Tapi kalau ternampak, cepat-cepat kita tutup. Kalau biar dalam jangka masa panjang, batal. Ya, tak apa. Itu boleh. Janji pergerakan tu jangan 3 kali berturut-turut. Naknya masalah semayang ni pun banyak masalah dah. Kan tadi saya kata, ni pelajaran budak-budak fardu ain saja. Tapi bila mai yang tua dengan kita ni, dia bukan fardu ain dah. Dia jadi wajib sungguh-sungguh dah kena belajar. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Saya Niza. Ustazah, Niza, kalau silakan. Ustazah, kalau macam dekat kita nak rapatkan saf Ustazah, kita punya pergerakan pun tak boleh 3 kali berturut-turut dia Ustazah. Ya, betul Niza. Betul. Kita nak rapatkan soft, kita tak boleh pergerakan 3 kali berturut-turut. Selangkah selangkah macam saya buat bulan lepas. Langkah selangkah, ikut. Kan kereta mana ada boleh langkah setapak kaki kanan, langkah kaki kiri tak ikut. Dia tekan tu, betul tak? Jadi bila mula-mula kaki kiri langkah, kaki kanan ikut. 2 pergerakan. Berhenti. Berhenti. Tapi kalau gerak lagi sekali,
3 kali berturut-turut dia jadi batal. Dia berhenti. Bila berhenti, sekali kita bergerak pula. Boleh. Janji jangan pergerakan itu secara 3 kali berturut-turut batal. Jadi Okay. macam Ustazah, macam kes dekat dalam Masjidil Haram kebanyakan jemaah pun kita tak tahu mazhab dia kan Ustazah, tu dibeli kelonggaran ni Ustazah. Ya, baik. Kalau dalam kes Masjidil Haram ni, memang macam-macam jenis jemaah. Mazhab yang bermacam-macam. Kita Imam Syafi'i ni punyalah nak jaga soft. Nak bagi rapat, mereka nak duduk renggang-renggang. Mereka boleh keluar ikut suka, masuk ikut suka. Kemudian kita dah nampak ada berlaku kelompongan dalam soft. Kita langkah. Kita seorang dia langkah, dia tak langkah mai. Kan? Tak ada sambutan daripada member sebelah. Oh, dia mungkin dia tak faham. Bersangka baik dengan dia. Dia mungkin mazhab lain yang tak apa kalau soft dia lompong. Bukan dengan sebab pandemik. No, macam pandemik tu memang dia suruh jarang. Tapi ini bila dah tak ada apa dah. Kita kena tutup soft yang kosong tu. Kita saja faham, kita langkah. Kita langkah, dia tak langkah mai. Jadi dia mazhab yang berbeza fahaman. Maka tak mengapa macam tu. Apa kadang-kadang dia sambil semayang dia boleh pergi hambat anak dia, no? Bukan 3 kali turut-turut dah. 44 kali turut-turut pun tak apa. Itu mazhab ya berbeza-beza, no? Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, satu lagi. Tolong Kak Yati duduk dekat untuk dengar soalan. Okey, soft nak penuhi kanan atau kiri? Okey, nak penuh soft belah kanan atau kiri? Paling afdal memenuhkan soft sebelah kanan. Paling afdal penuhkan soft di sebelah kanan. Tarik dia main dulu. Bila kita masuk dengan dia ada di sebelah kiri, dia ada berat sebelah. Dia kata, orang kata, bila mak orang kata, kalau surau, kiri. Kalau masjid, kanan. Orang kata. Kita nak cari Rasulullah kata. Rasulullah kata, kita kena berat ke kanan dulu. Apa-apa pun, dahulukan kanan, dia lebih mulia daripada yang kiri. Tengok kita masuk tengok. Dia ada di kiri. Kan? Habis itu kita di kanan, dia duduk di kiri. Mana satu betul? Takkan nak perek dia. Betul belah kita yang duduk di kanan lah. Itu yang paling. Tapi kita duduk seorang. Masa ketika ni, kita duduk kat dia. Sebab dia dah semayang. Tapi kalau dia tak semayang lagi, dia nak duduk juga di belah kiri, kita kata kanan. Dia tak nak duduk juga. Tarik telinga dia, heret. Tapi kalau dia semayang, tak boleh buat apa dah. Mau tak mau, kalau dia dah semayang, kita kena duduk kat dia. Sekali kita habaklah kat dia. Sebenarnya kita kena penuh belah kanan. Jom kita ke kanan. Baru kita ajak, no? Itu masalah dia, no? Biasanya semayang berjemaah. Bila kita tak faham, jadi macam tu lah, no? Sebab tu kena belajar, no? Bila kita belajar, kita ada ilmu. Beramal dengan ilmu. Allahuaklam, InsyaAllah, ada persoalan nanti kita akan tangguh pada bulan depan. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Sudah udahan. Sallu ala Nabi. Terima kasih Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Fatimah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.